Konsep madani penting dalam pembangunan mampan Sabah. Fokus berita dari negeri di bawah bayu petang ini. Dan perinciannya bersama Redwin Robin. Redwin. Ya, Faiz Syahira. Konsep madani penting dalam pembangunan mampan negeri Sabah selari Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan, prinsip madani mampu memperkasa pelbagai inisiatif di bawah Pelan Pembangunan SMJ. Kerana kerangka madani itu adalah kerangka yang universal, yang inklusif, dan inilah yang Sabah tawarkan. Sabah adalah inklusif, Sabah kemajemukan itu, dan saya rasa maklum bala yang sangat positif daripada warga Sabah. Di antara segmen yang kita beri tumpuan juga adalah anak muda. Kerana anak muda ini peratusan komposisi dalam struktur masyarakat kita adalah yang terbesar. Beliau ditemui media selepas merasmikan program wacana kefahaman madani di University College Sabah Foundation UCSF. Terdahulu, Senator Dr. Zulkifli menyampaikan ucap tama mengenai agenda pembangunan negara melalui pendekatan membangun Malaysia Madani. 250 peserta termasuk mahasiswa, belia, pejabat awam dan wakil-wakil NGO mengambil bahagian dalam program ini. Penguatkuasaan lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi bagi penyedia platform media sosial memperlihatkan komitmen kerajaan menangani isu jenayah siber. Jenayah siber memberi kesan negatif kepada masyarakat termasuk kanak-kanak. Anak-anak ini bila tidak dikawal, tidak dipantau dalam penggunaan telefon bimbit ini, jika tidak dikawal apa semua, kita bimbang dan khawatir bahawa ada pihak-pihak di luar sana mengambil kesempatan. Jadi kita setuju sekiranya ada satu rang undang-undang dilaksanakan untuk mengekang ataupun membatasi, melimitasikan, bukan setakat undang-undang, ibu bapa juga sangat memainkan peranan penting memastikan anak-anak ini tidak terlalu leka menggunakan telefon dan perlu ada had-had masa. Annabel ditemui pemberita dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Prasekolah Kebangsaan SK Sungai Kayu Batu 7 di Sandakan. Guru dan ibu bapa turut menyambut baik penguatkuasaan lesen berkenaan. Kita balik kepada ibu bapa, interest keluarga itu sendiri. Ibu bapa sepatutnya mengekang dan membataskan penggunaan handphone di kalangan anak-anak ini. Sebab melalui media sosial ini, anak-anak ini sudah mempelajari sesuatu yang negatif. Bagi saya sebagai parents, saya menyokong penuhlah dengan saranan daripada kerajaan tu sebab individu sekarang ni kalau TikTok ni dia punya impak sangat besarlah kepada kanak-kanak, especially kanak-kanak kecil ni. Tu dan orang tengok harian dalam social media. CASP yang berkuat kuasa 2 Januari lalu mewajibkan platform media sosial mendaftar lesen dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Keperluan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 itu bertujuan meningkatkan keselamatan dalam talian, melindungi pengguna khususnya kanak-kanak dan golongan rentan. Di samping memperkukuh kawal selia terhadap penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial. Brigadier Jeneral Jagjit Singh, anak lelaki Indar Singh, dilantik sebagai Panglima Brigad ke-13 Infanteri Malaysia yang baharu berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Brigadier Jeneral Hashim Osman yang berpindah ke Markas Tentera Darat TDM, Operasi dan Latihan Oplat sebagai Ketua Pengarah Oplat. Majlis Serah Terima Tugas berlangsung sempena perbarisan Serah Terima Tugas Panglima Brigad ke-13 di Padang Kawat 26 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Kukusan Tawau. Acara dimulakan dengan pemeriksaan perbarisan oleh Brigadier Jeneral Hashim sebelum penyerahan tongkat kuasa dan nota serah terima tugas yang disaksikan Panglima Divisyen ke-5 Infanteri Major Jeneral Dato' Nurul Azril Arifin. Terdahulu, Brigadier Jeneral Hashim dalam ucapannya mengingatkan seluruh warga Brigad ke-13 agar terus mengekalkan semangat kerjasama dan komitmen tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga kedaulatan negara. Memerang haiwan liar, comel tetapi takut dengan kehadiran manusia. Haiwan dilindungi ini tidak akan menyerang kecuali terancam. Adakah insiden serangan terhadap 3 individu di Tanjung Aru, Kota Kinabalu 11 September lalu menandakan bermula konflik memerang dan manusia?
Iswadiman Samsudin ada laporannya. Insiden serangan memerang yang direkodkan di seluruh dunia dalam tempoh 10 tahun bermula 2011 hingga 2021 hanya 20 kes. Justru insiden yang berlaku di sebuah taman rekreasi di Bandaraya Kota Kinabalu tahun lalu hanya kes terpencil. Ini merupakan aduan yang pertamalah serangan memerang di Sabah dan saya yakin bahwa memerang itu menyerang disebabkan mungkin dia rasa terancam. Habitat ini boleh ditemui di kawasan sungai, bakau serta tasik. Haiwan ini dilindungi di bawah Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 dan menjadi kesalahan jika diburu atau dipelihara tanpa permit. Di Sabah terdapat 3 spesies memerang yang dilindungi. 2 daripadanya ialah memerang licin dan memerang kecil yang boleh ditemui di kebanyakan tempat. Kalau di area Kota Kinabalu ini daripada Putatan, sungai-sungai yang ada di sana, kemudian di kawasan Tanjung Aru dan di kawasan Likas juga ada, sehinggalah sampai ke Sepanggar. Pembangunan mampan berhampiran habitat memerang antara punca haiwan ini beradaptasi dengan manusia dan persekitaran. Itu sebab kadang-kadang kelihatan menyeberang di jalan atau bergerak di tepi jalan raya. Tetapi ini lebih kepada lakuan haiwan itu yang beradaptasi untuk mencari makan dan mencari kolam-kolam di mana yang dia boleh mendapat. Justru orang ramai dinasihatkan tidak membuat provokasi, mendekati, memberi makanan atau minuman atau mengambil gambar pada jarak terlalu dekat bagi mengelak haiwan ini merasa terancam. Pengusaha pusat peranginan atau rekreasi pula dinasihati agar memasang papan tanda amaran atau membina pagar di laluan haiwan berkenaan. Memerang haiwan separa akuatik ini dianggap jinak namun akan menyerang sekiranya merasa terancam atau menjadi agresif jika diprovokasi atau jika makanan yang diperlukan tidak diberikan. Justru sentiasalah berhati-hati, elak mendekati memerang sekiranya melihat kelibat haiwan ini berhampiran anda. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Kejohanan jemputan sepak takraw siri ketiga yang menarik penyertaan hampir 40 pasukan bukti sukan berkenaan sebagai pemangkin komuniti. Selain Kota Kinabalu, kejohanan turut mendapat penyertaan dari Tuaran, Papar dan Kota Belud. Program anjuran bersama Kelab Gabungan Sepak Takraw Seri Sembulan, Persatuan Keusahawanan Cekap Sabah PKCS dan Unit Tindakan Khas APKO Kota Kinabalu ini berlangsung selama 2 hari di gelanggang berbumbung komuniti Taman Sempelang Sembulan. Pengurusi PKCS Denison R. Indang memberitahu kejohanan ini membuka peluang kepada komuniti terlibat secara aktif dalam aktiviti sihat selain memberi peluang kepada usahawan setempat menjana pendapatan tambahan. Saya difahamkan siri keempat ini akan diadakan di Petagas dan sememangnya mengikut kemampuan kita sekiranya kita boleh memfasilitasi, membantu, kita akan. Ya, so saya berharap nanti di venue yang akan datang dan penyertaannya sebenarnya lebih daripada apa yang diterima oleh pihak penganjur pada sesi kali ini. Beliau ditemui RTM ketika mewakili Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedik menyaksikan 2 pasukan berentap pada pusingan akhir kejohanan. Atas permintaan yang orang yang tim-tim yang pasukan-pasukan lain. So kami pun dengan tidak menduga bahawa sambutan begitu baik, jadi kami teruskan saja. Tujuan kami mau mengadakan ini ialah hanya untuk menghidupkan sepak takraw di peringkat kampung dulu. Pasukan Double One dari Papar menjuarai kejohanan kali ini. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama dengan Faiz Syahirah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Redwin langsung dari Sabah.